Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat malam. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum saya ucapkan kepada barisan penil hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia pada masanya, guru-guru pendidik anak bangsa, serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Sebelum bahtera saya layarkan, sebelum layar saya kibarkan, sebelum kaki mengorak langkah, sebelum bibir mengatur bicara, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya pada hari ini, iaitu jerat dadah membawa pada. Para hadirin yang dikasihi sekalian, menurut Kamus Dewan, jerat dadah merupakan keadaan individu yang terpengaruh atau diperdaya oleh individu lain bagi menagih dadah ataupun dijadikan sebagai kedai dadah. Manakala kedai dadah pula merujuk kepada seseorang yang secara sukarela atau diperdaya untuk menjadi kurier membawa dadah atau menyelundup dadah ke negara lain. Taktik ini dapat mengurangkan risiko pengedar dan pengeluar dadah untuk ditangkap. Kini, jerat dadah merupakan masalah yang serius di serata dunia. Menurut berita harian online, baru-baru ini terdapat sebuah tangkapan secara besar-besaran yang berjaya untuk menangkap 607 penagih dadah, termasuklah remaja yang berumur 13 dan 14 tahun. Hal ini sangat membimbangkan dan harus dicegah secepat mungkin demi menjaga nama baik agama, bangsa dan negara. Tuntasnya, tajuk pidato saya pada hari ini menghendakkan saya untuk mengupas sedikit demi sedikit tentang faktor-faktor remaja terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Hadirin yang dikasihi sekalian, faktor utama remaja terjebak dalam penyalahgunaan dadah ialah sudah semestinya pengaruh rakan dan kawasan persekitaran mereka itu sendiri. Menurut kajian Fakulti Kesihatan dan Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Madya Dr. Lekra Ramal berkata bahawa 14.6% remaja yang berumur di lingkungan 15 hingga 19 tahun sudah mula berjinak-jinak dalam penyalahgunaan dadah. Kebanyakan remaja yang bercampur atau berkawan dengan orang yang dewasa mudah untuk terikut dengan cara pemikiran dan gaya hidup mereka. Akibatnya, golongan-golongan muda ini akan terdedah kepada risiko keruntuhan akhlak dan ketidakpastian akan diri sendiri. Oleh itu, jelaslah bahawa pengaruh rakan ini merupakan faktor yang kuat dalam mempengaruhi kegiatan seseorang itu sama ada ke arah positif atau negatif. Di samping itu, saya berpandangan bahawa remaja yang terlibat dalam penagihan dadah ini adalah kerana mereka kurang mendapat pendidikan dan rohani. Kalau masyarakat kita dididik sejak kecil lagi tentang ubat-ubatan dan akibat penyalahgunaannya, pasti kita akan lebih memahami dan akan menjauhi perkara-perkara seperti itu. Hal ini boleh dikaitkan juga dengan masyarakat kita yang kurang cakna akan hal ini dan tidak memberi pendedahan awal kepada golongan-golongan muda ini sejak mereka akar umbi. Tambahan pula, jika remaja kita mempunyai pegangan agama yang kukuh, pasti mereka tidak akan semudah-mudah itu terjebak dalam perkara yang boleh memudaratkan diri mereka. Sesungguhnya, setiap agama melarang manusia memudaratkan diri mereka dengan melakukan perkara-perkara yang sia-sia seperti ini. Malahan agama mengajar kita untuk lebih bermuhasabah diri dan sentiasa memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Dengan ini, tegasnya jika tiada pegangan agama dalam hidup ini, pasti kita akan terdedah dan mudah terikut-ikut dengan unsur-unsur negatif seperti penyalahgunaan dadah. Para hadirin yang dikasihi sekalian, sehubungan dengan itu, penerimaan tekanan yang tinggi dan depresi juga boleh mendorong pada seseorang itu terlibat ke dalam penyalahgunaan dadah. Seperti yang kita ketahui, pada zaman kini remaja bukan sahaja menerima tekanan di sekolah semata-mata, malahan mereka menerima tekanan daripada pelbagai aspek, seperti mereka diberi harapan yang tinggi daripada ibu bapa,
terpaksa untuk mengikut kelas-kelas tambahan sehingga mereka tidak punya masa untuk diri mereka beristirahat dan melakukan perkara yang mereka sukai. Hal ini jelas apabila kajian NHSM pada tahun 2019 mendapati bahawa terdapat 424,000 remaja yang terlibat dalam yang mempunyai masalah kesihatan mental. Oleh itu, tekanan atau masalah kesihatan mental ini akan mendorong mereka mengambil dadah dan kerana kononnya mereka dapat mencari ketenangan jiwa. Mereka berpendapat bahawa pengambilan dadah ini dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh mereka dalam sekelip mata sahaja, walaupun ia hanya angan-angan semata-mata. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebagai konklusi daripada wacana saya pada hari ini, kita perlulah lebih cakna akan hal ini dan kita perlulah lebih cakna tentang penyalahgunaan dadah ini yang semakin berleluasa. Pihak-pihak berkenaan seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK perlu mengorak langkah dalam membendung gejala yang tidak sihat seperti ini. Sesungguhnya golongan remaja ini merupakan pewaris generasi nusa bangsa pada masa hadapan, dan tidakkah kita kesal apabila masa hadapan yang diidam-idamkan ini hancur kegagalan kita membentuk pemimpin negara, masyarakat maupun keluarga pada hari ini. Semoga kenyataan ini dapat menikam sanubari masyarakat konvensional dan kita mula untuk bertindak dalam memastikan orang-orang di sekeliling kita ini orang-orang di sekeliling kita ini tidak terjebak dalam perkara yang memudaratkan seperti penyalahgunaan dadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.